Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya akan sambung tajuk kita itu iaitu teknologi pembuatan. So kita tengok slide kita, kita berhenti kat mana itu. Okey. Sebelum tu saya kena present dulu lah. Okey. Harap bersabar, take time sikit. Alright. Okey, tengok slide kita itu. Reka bentuk pembuatan, teknologi pembuatan. Buka lagi. Okey, try lagi. What's wrong? Okey. Itu slide kita dah jauh ke depan lah. Ini dah. Okey, ini lakaran. Okey, untuk lakaran ni ramai lagi yang masih berhutang dengan saya, tidak menghantar tugasan seperti mana yang saya minta. So harap yang belum hantar tu akan segera berbuat demikian ya. Okey, ini pun last itu saya dah terangkan. Dah. Okey. Sampai sini kot. Kalau tak salah saya. Okey. Okey, hari ini kita akan mula dengan 2.1.6 membuat acuan model 3D. Okey, terus tengok. Ni pun dah, hari tu saya dah terangkan dah. 5 tu dah, mockup dah. Ini dah, model sudah. Okey, sampai sini. Okey. Kita sambung di sini. Proses menghasilkan acuan model 3D. Okey, ada 3 perkara yang kamu perlu tahu. Yang pertama, model asas iaitu master model, acuan model 3D dan model akhir, tuangan. Model akhir ni adalah produk yang kita hasilkan menggunakan model. Produk itu berbentuk sama seperti model asas. Okay. Model awal 3D bermaksud model awal yang digunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan. Jadi sebelum kita membina acuan, kita mesti ada benda apa yang kita nak buat tu. Itulah yang dinamakan sebagai model awal 3D. Okey, pelbagai bahan boleh digunakan untuk menghasilkan model awal 3D. Seperti lilin, tanah liat, kayu, plastik. Okey, ini yang biasa yang kita gunakan untuk membuat model 3D. Okey, selain daripada bahan yang kita sebutkan tadi, bahan ini adalah bahan secara konvensional lah, bahan-bahan teknik lama. Okey, tapi
buat masa kini kita ada kaedah terbaru, kaedah terkini, iaitu menghasilkan model 3D dengan menggunakan mesin pencetak 3D. Mesin pencetak ni printer 3D. Okey. Okey, kaedah ini lebih mudah dan model awal 3D yang dihasilkan lebih tepat serta mengambil masa yang lebih singkat. Okey, saya komen sikit. Dia kata mudah untuk kita, dalam erti kata lain kita mesti pandai menggunakan aplikasi komputer untuk menghasilkan bentuk yang kita kehendaki. Barulah benda tu jadi mudah. Kalau kita tak pandai, benda tu jadi susah. Okay. Selain itu, model yang dihasilkan lebih tepat, betul. Macam mana kamu lukis pada aplikasi komputer, mesin pencetak ni, printer ini akan print benda tu sama tepat 100% macam mana yang kamu lukis. Okey, mengambil masa yang lebih singkat. Okey, yang ni saya agak tak bersetuju kerana bila printer 3D ni dia memakan masa yang agak lama, tetapi mungkin dia kata lebih singkat sekiranya kamu nak buat menggunakan tangan sendiri. So bolehlah terima yang masa yang diambil lebih singkat. Okey, kita tengok contoh di bawah. Tengok model awal 3D yang dihasilkan menggunakan lilin. Ni, gear ni kamu hasil guna lilin. So dapatlah acuan gear kat sini, ni acuan gear. Kemudian ini pula model awal menggunakan mesin cetak 3D. Oh, cantik dia punya hasil dia, printing dia sangat-sangat cantik, licin. Okey. Seterusnya okay. Kita nak tahu apa itu acuan. Acuan ialah tempat menuang bahan sesuatu yang hendak dibentuk. Acuan dulu saya dah terangkan pada kelas sebelum ini. Acuan terbagi kepada dua, iaitu acuan sejuk dan acuan panas. Okey. Model awal, tadi kita dah siapkan model awal. Contoh tadi kita dah lihat. Kemudian sekarang kita pergi kepada acuan model 3D. Okey. Ya. Okey, ini model awal dia. Kemudian ini ialah acuan. Okey, bahan-bahan yang sesuai untuk membuat acuan. Plaster of Paris. Plaster of Paris, ini dia. Mula-mula dia dalam bentuk serbuk seperti simen. Kita bancuh dengan air, kemudian dia akan keras. Dan bila dia dah keras, dia pun jadi macam simen, agak keras. Okey, yang keduanya, kayu. Kayu boleh dijadikan acuan. Tanah liat, silikon, simen, plastisin. Okey, plastisin ialah tanah liat lah. Tanah liat plastisin tu. Okey, tapi saya kurang bersetuju dengan plastisin dan juga kayu. Kerana apa? Acuan ni dia mestilah benda yang kita akan pakai berulang kali. Maksudnya untuk mengjimatkan masa kita untuk buat produk yang sama. Dan kita akan dapat bentuk yang sama. Jadi untuk plastisin dia sifat dia bentuknya tidak kekal. Jadi kalau kata kita gunakan dia sebagai acuan, mungkin produk pertama dengan kedua dia dah tak jadi produk yang sama. Dia ada sedikit, mungkin ada sedikit kecacatan ataupun kita bentuk dia tidak selarilah dengan di antara satu sama lain. Untuk kayu pula, saya tidak bersetuju kerana kayu ni kita lebih gunakan dia sebagai master model, iaitu model awal. Jika keluar dalam peperiksaan, kamu utamakan 4 jawapan ni, iaitu POP untuk acuan sejuk, simen dan silikon juga untuk acuan sejuk. Untuk acuan panas, biasanya kita guna tanah liat ataupun pasir.
Selagi ada jawapan, jangan tulis kayu dan plastisin. Okey. Tanah liat di sini dengan plastisin tak sama. Tanah liat di sini adalah tanah betul, pure tanah. Jadi pure tanah ni dia akan kita buat keraskan dia, kita tuang bahan logam yang sangat panas. Okay, seterusnya teknik tuangan panas. Okey. Teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencarikan bahan tuangan. Saya terang pun dalam video yang sebelum ni. Contohnya timah, plastik, tembaga dan besi keluli. Okey, nampak? Ini adalah bahan tuangan yang di bawah ini adalah acuan. So kita besi dengan permanas, kita tuang, kita dapat bentuk objek yang kita kehendaki berdasarkan acuan yang kita buat. Okey. Membuat acuan model 3D tuangan sejuk dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti plaster of Paris dan resin epoxy. Okey. Penggunaan POP. Okey, langkah-langkah menghasilkan acuan daripada POP. Ini 9 langkah ya. Sediakan langkah yang pertama, sediakan plaster of Paris. Langkah yang kedua, campurkan dengan air sehingga menjadi paste. Langkah yang ketiga, letakkan di dalam bekas. Langkah yang keempat, sapukan lapisan minyak pada model awal 3 dimensi 3D. Okay. Langkah yang keempat, kita hanya celupkan separuh bahagian, bukan bahagian, separuh bahagian model awal 3D ke dalam bahagian dalam paste POP. Bila kita dah celupkan dia, kita kena biarkan dia kering. Okey, biasanya mungkin dalam 24 jam biar kering. Okey, selepas itu langkah yang ketujuh ni saya skip Kamu tak payah tengok langkah ketujuh, kamu terus tengok ambil langkah yang ke-8 sebagai langkah yang ketujuh. Okey, tanggalkan model 3D dengan berhati-hati dan akhir sekali bersihkan acuan yang terbentuk. Okay, itulah cara-cara menghasilkan acuan daripada POP, plaster of Paris. Okey, soalan ni hati-hati ya. Sebab langkah-langkah saya boleh tanya pada bahagian C. Okey. Membuat model 3D berdasarkan proses kerja. Okey, secara acuan, tengok model asasnya diperbuat daripada sabun, kemudian kita tuang pula. Kita hasilkan acuan POP dan kita okey. Acuan POP, kemudian kita masukkan model asas supaya kita mendapat bentuk model asas yang kita kehendaki. Bila dah ada acuan dan ada model asas, maka terhasillah satu produk yang baru. Okey. Mana di tuangan epoksi? Tuangan epoksi itu ialah benda ni yang terhasil di sini. Dulu sabun tapi sekarang dah guna epoksi yang warna putih ni. Putih kekuningan. Okey, ini adalah epoksi. Nampak hasil dah. Hasil tuangan epoksi. Okey. Bahan perantara atau bahan pelapik. Okey. Bahan perantara atau bahan pelapik ialah bahan yang boleh memisahkan antara permukaan acuan dengan bahan tuangan.
Kalau kita tak mau melekat lah. Kalau kata kita jadikan sabun. Okey. Maksud saya di sini ialah kita jadikan contoh acuan dibuat daripada epoxy dan objek juga dibuat daripada epoxy. Jadi epoxy acuan epoxy dituang dengan tuangan epoxy, maka dia tidak akan jadi objek, dia akan menjadi melekat sebab bahan yang sama. Okey, contoh bahan yang kita boleh gunakan untuk memudahkan kita untuk menegakkan objek yang terbentuk di sini adalah mold release, wax, linen, minyak atau grease. Jadi saya letak di situ supaya nanti tuangan kat sini kita mudah untuk menggunakan bahan tuangan tu. Okey, ini contoh lagi. Acuan model 3D dibuat daripada POP, kemudian akhir dibuat daripada bahan tuangan sejuk itu epoxy resin. Boleh buat daripada simen, juga buat daripada silikon untuk menghasilkan produk akhir. Okey, seterusnya proses tuangan menggunakan epoxy. Okey, pegang betul-betul, ini langkah-langkah. Tadi langkah-langkah membuat acuan, ini langkah-langkah untuk meninggikan media. Tadi membuat tuangan menggunakan epoxy. Okey, sediakan acuan dan sapukan lapisan minyak pada acuan. Okey, yang pertama sediakan acuan, ini kata kunci dia. Sediakan acuan dan sapukan lapisan minyak. Tolong tukar dengan mold release ataupun mold release lah, senang. Release agent pun okey pada acuan. Apa tujuan dia? Supaya bahan tuangan nanti senang untuk kita keluarkan. Langkah yang kedua, dia ada dua larutan tau. Epoxy resin kita akan pakai dengan epoxy hardener, kita panggil bahagian A, bahagian B lah. Okey. Jadi langkah yang kedua ni ialah sediakan epoxy resin dan epoxy hardener. Langkah yang ketiga, sediakan sukatan epoxy resin dan epoxy hardener dengan nisbah yang ditentukan. Okay, nisbah macam mana nak tentukan? Biasanya pengilang akan beritahu. Sama ada nisbah itu 1:1 ataupun 2:1. Yang mana pun kita kena ikut yang label yang diberikan oleh kilang. Okay, yang keempat, kacau sebati kedua-dua campuran A dan B sehingga sebati. Langkah yang kelima, tuangkan campuran bahan ke dalam acuan. Okey, langkah yang keenam, biarkan bahan tersebut mengeras dan keluarkan hasil tangan daripada acuan. Okey, ada 6 langkah kat sini ya. Okey, saya rasa sampai sini dulu untuk hari ini. Ini yang paling penting ada dua, iaitu langkah-langkah menghasilkan acuan daripada POP. Yang kedua, langkah-langkah proses tuangan menggunakan epoxy. Yang ni kena hafal.
Okey, sampai di sini dulu kita punya kelas pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya.